Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu Raja-Raja Melayu ini mula timbul semasa berlakunya constitutional crisis lebih dari 30 tahun dulu. Yang menjadi sebab ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad tidak mau berkongsi kuasa. Berkongsi kuasa dengan Raja-Raja Melayu ataupun dengan hakim dan juga dengan parlimen. Mahathir mahu memerintah secara diktator. Sebab Malaysia ni mempunyai 4 cawangan kerajaan, iaitu eksekutif, Perdana Menteri, judiciary, kehakiman, legislatif atau legislature, iaitu parlimen, dan monarki, institusi Raja-Raja Melayu. Jadi, sistem power sharing, kongsi kuasa di antara 4 cawangan kerajaan ni menyekat Mahathir dari membuat apa saja dia suka. Jadi dia nak hapuskan kuasa Raja-Raja Melayu selepas Mahathir mengurangkan atau menghapuskan kuasa parlimen dan hakim. Berlaku juga krisis di antara Mahathir dan parlimen, Mahathir dan hakim-hakim, dan yang akhir sekali Mahathir nak hapuskan kuasa raja-raja supaya beliau boleh memerintah secara diktator tanpa kongsi kuasa dengan hakim, parlimen ataupun Raja-Raja Melayu. Ini yang sebenarnya punca atau sebab tercetusnya constitutional crisis. Dan di dalam kempen anti-raja, Mahathir telah arah TV3, RTM dan surat khabar mengeluarkan berbagai-bagai cerita negatif atau cerita huduh tentang raja-raja. Cerita raja-raja salah kuasa, raja-raja melakukan jenayah, raja-raja membazir duit rakyat, duit cukai rakyat. Dan selepas kempen seluruh Malaysia, kempen yang dinamakan Semarak, di mana Mahathir telah pergi ke seluruh ceruk Malaysia berceramah, ceramah anti-raja untuk buat rakyat membenci raja-raja. Akhirnya satu gambaran negatif telah diberi terhadap Raja-Raja Melayu. Dan tujuannya ialah akhirnya untuk menghapuskan sistem raja dan menukarkan Malaysia menjadi republik. Dan Anwar Ibrahim telah memain satu peranan yang penting bersama juga Tun Ghaffar Baber. Ghaffar Baber, Anwar Ibrahim, Mahathir, ini satu pasukan, this trio yang menyerang raja dengan begitu kasar. Akhirnya apa yang berlaku? Orang bukan Melayu yang pada dulu je, sebelum merdeka, selepas merdeka, mereka tidak berani langsung menyentuh isu raja, mengkritik raja ataupun bercakap apa-apa yang boleh dianggap sebagai seditious, hasutan terhadap raja. Mereka sudah menjadi berani. Mereka pun join in, mereka pun campur sekali untuk mengutuk Raja-Raja Melayu. Sampai hari ini kalau kita tengok, orang bukan Melayu sudah tidak segan, sudah tidak takut dan berani menghentam Raja-Raja Melayu. Sebab tren ini telah dimulakan oleh Mahathir lebih dari 30 tahun dulu. Anwar Ibrahim pun juga. Dan arwah Tun Ghaffar Baber. Mereka menghentam raja habis-habisan.
Dan kalau kita tengok generasi muda hari ini, mereka sudah tidak segan dan tidak takut untuk juga menghentam raja-raja Melayu. This is a trend that was started by Mahathir, Anwar and masa tu Ghaffar juga. Dan hari ini kalau kita tengok orang bukan Melayu, mereka sudah tidak hormat, tidak takut, tidak segan untuk nak menghentam raja-raja Melayu. Di mana satu masa dulu, isu raja-raja Melayu ni dianggap sebagai tabu ataupun sacred cow. Baik Melayu, baik bukan Melayu, mereka tidak akan memburukkan raja-raja Melayu. Inilah satu trend yang dimulakan oleh pemimpin-pemimpin semasa itu, geng Mahathir, dan hari ini sudah menjadi masalah. Mereka kata kita kena bagi kredit kepada Mahathir untuk kerana Mahathir menghapuskan kuasa raja. Kuasa raja apa yang kata Mahathir menghapuskan? Perlembagaan Malaysia sama. Perlembagaan Malaysia tidak diubah atau dipindah. Kuasa raja masih ada di dalam Perlembagaan Malaysia. Dan raja ataupun institusi monarki ada peranan dan ada kuasa di dalam Malaysia sebagai satu dari 4 cawangan kerajaan. Nak katakan raja-raja ni hanya simbolik, raja-raja ni hanya seremonial sahaja, itu tidak benar. Sekiranya Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ataupun Raja-Raja Melayu tidak membuka parlimen, maka parlimen tidak boleh bersidang. You cannot hold a parliament. Jadi kalau katalah Agong tidak dijemput ataupun Agong tidak hadir parlimen, bagaimana ahli parlimen 222 ahli parlimen nak duduk bersidang? Oleh kerana raja belum buka parlimen lagi. Jadi peranan raja-raja Melayu ni bukanlah mana simbolik ataupun seremonial. Dia ada peranan. Peranan yang boleh dianggap sebagai executive powers. Dan kita ambil contoh baru ini. Apabila Perdana Menteri menghadap Agong bersama Kabinet dan memohon perkenan untuk emergency declare di Malaysia ataupun darurat diisytiar di Malaysia. Agong tolak. Bukan saja Agong, perkara ini dibawa kepada Conference of Rulers dan Raja-Raja Melayu sebulat suara telah menolak. Bermaknanya walaupun Perdana Menteri ada kuasa, tetapi Conference of Rulers Agong ataupun Raja-Raja Melayu juga ada kuasa untuk veto. Dan apabila mereka menolak permohonan untuk nak declare emergency ataupun isytiar darurat, maka darurat tidak boleh diisytiar. That means they have the power. Dan mengatakan yang Raja-Raja Melayu ni mesti ikut cakap Perdana Menteri, tidak boleh tidak terima nasihat Perdana Menteri, tidak benar. Misalan sekiranya Perdana Menteri nak letak jawatan sebelum 5 tahun, sebelum akhirnya 5 tahun semenjak parlimen bermula, dan Perdana Menteri minta supaya parlimen dibubar, supaya pilihan raya baru boleh diadakan. Raja juga ada kuasa menolak. Bermaknanya sekira katalah Tan Sri Muhyiddin ingin bubar parlimen, atas raja ataupun Agong untuk menentukan adakah parlimen akan dibubar ataupun tidak. So,
the institution of the monarchy, institusi raja ada kuasa. Dan kalau kita tengok kebelakangan ini, beberapa minggu kebelakangan ini, berbagai-bagai analisa, berbagai-bagai pandangan telah diberi oleh lawyer lah, penulis yang bukan lawyer pun juga memberi pandangan bahawasanya yang sebenar raja tidak ada kuasa. Yang sebenarnya raja mesti ikut cakap Perdana Menteri. Ini tidak benar. Dan kita jangan lupa, Agong ialah Supreme Commander of the Armed Forces. Dan 9 raja-raja Melayu, tiap-tiap negeri, is the commander of tiap-tiap cawangan militeri. Misalan Askar Melayu. Askar Melayu ada komander dia. Kalau tak salah saya, Sultan Johor. Dan juga Air Force, Navy. Kalau tak salah saya, Navy ni Selangor. Jadi tiap-tiap raja mengetuahi satu cawangan militeri. Dan Agong ialah Supreme Commander keseluruhannya. Jadi tentera diletak di bawah Raja-Raja Melayu. Polis di bawah Menteri Dalam Negeri. Orang politik ataupun menteri ada kuasa mengarah polis. Tetapi militeri bukan di bawah Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan tidak boleh mengarah tentera untuk berperang. Yang hanya boleh arah tentera untuk berperang ialah Raja-Raja Melayu. Dan tentera, training tentera ialah taat setia kepada komander, bukan taat setia kepada orang politik. Jadi sekira berlaku sesuatu kekecohan, maka komander lah yang akan mengarah militeri untuk bertindak, bukan orang politik. Sebab di banyak negara, militeri yang tangkap orang politik dan tembak mati orang politik. Jadi orang politik tidak ada kuasa terhadap militeri. Jadi nak kata raja ni, baik sultan, baik agung, tidak ada kuasa untuk nak bercakap atau nak berhujah tentang politik, itu tidak benar. Apabila parlimen nak bersidang, perlulah Raja-Raja Melayu membuka parlimen. Bukankah itu politik? Kalau tidak mahu raja terlibat dengan politik, maka bersidanglah di parlimen tanpa menjemput raja untuk membuka parlimen. Boleh tidak parlimen bersidang? Jadi jangan kita memperkecilkan peranan raja atau menghina Raja-Raja Melayu ataupun cuba teguh Raja-Raja Melayu, baik agung, baik sultan dan sebagainya, dan mengatakan mereka perlu diam, jangan buka mulut dan jangan bercakap tentang politik. Sebab tanpa raja, sistem kerajaan Malaysia akan terhenti. And don't think that you can run Malaysia as a republic, because Malaysia is not a republic. Malaysia is a constitutional monarchy. Dan constitutional monarchy tidak bermakna raja perlu tutup mulut dan jangan buka mulut dan jangan bercakap ataupun bersuara. That is not what a constitutional monarchy is like. Itu gambaran yang Mahathir cuba beri. Tapi gambaran yang salah, dan jangan kita anggap semua yang Mahathir ini cakap betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.